Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi insya-Allah hari ini kami akan membentangkan tentang adab berjiran. Apa itu adab dan bagaimana pula kita nak beradab dengan jiran-jiran kita. Jadi sedikit pengenalan bagi tajuk ini ialah di Malaysia kita hidup dalam pelbagai kaum dan juga agama. Namun bukan jadi satu alasan untuk kita tidak kenal dan bersosial antara agama walaupun berbeza latar belakang dan juga kepercayaan. Bahkan jika kita bersatu padu antara satu sama lain, ia diibaratkan dengan peribahasa seikat bak sirih, serumpun bak serai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kita daripada perbuatan keji, kemungkaran dan juga permusuhan. Dialah yang memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Okey, kita teruskan kepada konsep adab berjiran. Apa itu adab? Adab diistilahkan menurut Kamus Dewan Bahasa sebagai satu budi pekerti yang halus atau tingkah laku yang baik. Sebagai contoh, tidak meninggikan suara kepada ibu bapa. Dan perkataan adab itu sendiri berasal daripada perkataan Arab iaitu adaba, iaitu bermaksud mengajarkan adab. Dalam hidup kita, kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan utama dalam berakhlak mulia, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, qala Allah Taala wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu yakni Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi kita teruskan dengan maksud jiran. Jiran ini kita dapat fahami bahawa ialah orang yang tinggal di kawasan tempat tinggal kita. Perkara ini merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Jadi apa yang dapat diterangkan ialah jiran ini mencakupi semua orang Muslim dan juga orang kafir, orang yang taat beribadah dan orang fasik, teman atau musuh, orang asing ataupun pribumi, orang baik ataupun orang jahat, saudara atau bukan saudara, yang paling berdekatan ataupun yang paling jauh, sama ada tinggal di atas, di bawah, di kiri dan juga di kanan, di depan kita ataupun di belakang, yang mencapai 40 buah rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri bin Rosli. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan mengenai ciri-ciri adab berjiran. Ciri-ciri adab berjiran. Amalan hidup berjiran ini sangatlah memberi kesan dan kesedaran kepada masyarakat untuk saling mewujudkan keharmonian dan kerjasama di antara penduduk setempat. Sehubungan dengan itu, melalui keadab berjiran ini, kehidupan manusia akan bertambah harmoni dan sejahtera apabila adanya sifat-sifat dan ciri-ciri kejiranan yang baik. Antara ciri-ciri adab berjiran menurut perspektif Islam ialah: pertama, saling tolong-menolong sesama jiran. Sesama jiran perlulah menolong satu sama lain yang dalam kesusahan walaupun mereka bukan beragama Islam. Dengan ini, dapat mengeratkan ikatan persaudaraan sesama jiran di samping dapat mengekalkan hubungan yang erat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Surah Al-Maidah ayat 2. Kedua, memuliakan dan menghormati jiran. Makna memuliakan jiran adalah menggembirakan perasaan sesama jiran dan janganlah memiliki sifat hasad dan dengki di antara satu sama lain. Hormat di sini pula diberi maksud menjaga hak sesama jiran seperti hormat terhadap agama dan budaya. Oleh itu, melalui perkara ini akan melahirkan ukhuwah persaudaraan yang erat. Bahkan ia juga salah satu daripada kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi." Maksudnya, tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehingga ia menyukai sesuatu buat saudaranya sebagaimana yang disukai buat dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, wujud persefahaman dan toleransi antara jiran.
Perkara yang perlu diambil berat pada setiap manusia apabila hidup dalam suasana kejiranan adalah saling memahami situasi atau keadaan dan memiliki sifat kerjasama serta saling bertoleransi antara satu sama lain. Sikap memahami perihal sesama jiran, lebih-lebih lagi sewaktu menghadapi kesusahan, adalah adab yang sangat dituntut. Oleh yang demikian, Islam senantiasa menyeru umatnya supaya sentiasa memberi kemudahan dan bersikap toleransi terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, bertanggungjawab dan prihatin sesama jiran. Sifat tanggungjawab dan prihatin merupakan salah satu dari ciri-ciri akhlak Islam. Ia dapat dibuktikan melalui pelbagai cara seperti ziarah menziarahi sesama jiran ketika sakit maupun pada sambutan hari perayaan. Dengan cara ini, dapat meningkatkan hubungan silaturahim di samping dapat berkongsi suka dan duka sesama jiran tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Inna dala 'alal khairi kafa'ilah." Maksudnya, sesungguhnya seseorang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka seolah-olah dia melakukannya sendiri. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan tentang adab berjiran. Okey, saya akan membentangkan tentang kebaikan dalam hidup berjiran dan juga perkara yang perlu dielakkan dalam hidup berjiran. Okey, dalam berjiran ini terdapatnya kelebihan ataupun kebaikan bagi mereka yang hidup dalam berjiran, di mana kesannya tersebut dapat diperolehi oleh seseorang individu ataupun masyarakat dan juga kepada negara. Okey, antara kebaikan dalam hidup berjiran adalah ianya dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera atau penentu bagi kesejahteraan hidup dalam sebuah masyarakat itu. Kerana dengan melalui hidup berjiran ini, kerjasama serta perpaduan masyarakat itu dapat dibentuk. Okey, seterusnya, kebaikan dalam hidup berjiran ini adalah aspek keselamatan kediaman setempat itu terjaga. Ianya dengan jika dalam sebuah komuniti kejiranan itu, di mana setiap jiran itu mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada terhadap jiran-jiran yang lain, maka dari sudut aspek keselamatan kediaman dalam kejiranan tersebut akan terpelihara. Maka sebarang perkara yang tidak baik seperti perbuatan jenayah oleh masyarakat, oleh orang luar, seperti berlakunya kes kecurian, pecah masuk rumah dan sebagainya, ianya akan dapat dielakkan dengan hidup berjiran di mana setiap daripada mereka itu saling mempercayai antara satu sama lain. Khususnya, dalam hidup berjiran ini, kebaikannya adalah dapat membentuk sebuah masyarakat yang sempurna serta berkualiti. Ianya hasil daripada berinteraksi sesama jiran, atau dengan kata lain, mereka itu mampu untuk duduk bersama dan berbincang tentang sesuatu. Maka hidup berjiran yang berkualiti ini, ianya akan membuatkan suasana dalam kejiranan itu tidak mati. Seolah-olahnya ia sentiasa hidup dan ada sahaja perkara yang perlu dibincangkan agar mereka dapat memperbaiki lagi dalam hidup berjiran tersebut untuk mencapai tahap yang lebih baik. Seterusnya, dalam kehidupan berjiran ini, kebaikan yang didapati ialah dapat meningkatkan kestabilan politik, mengurangkan kadar jenayah, menjana pembangunan ekonomi dan juga dapat menjaga kebajikan sosial masyarakat. Okey, yang seterusnya, dalam hidup berjiran ini, kebaikan yang lain yang didapati adalah jiran mengambil peduli atau peka terhadap kebajikan jiran tetangga yang lain. Sekiranya jirannya sedang menghadapi kesusahan dan kesulitan. Sebagai contoh, apabila seorang itu mendapati jirannya tidak menyekolahkan anaknya disebabkan berlakunya ataupun dia menghadapi kesempitan kewangan ataupun faktor-faktor yang lain yang dialami olehnya, maka jiran yang lain akan membantu jiran yang dalam kesusahan tersebut dengan menghulurkan bantuan yang sepatutnya mengikut kepada kadar kemampuan dirinya. Situasi tersebut berlaku dengan hasil daripada hidup berjiran, kerana jiran yang lain akan peka terhadap jiran yang lain, akan peka terhadap kesusahan yang berlaku terhadap jiran yang lain. Bahkan di dalam dirinya timbulnya rasa keinsafan untuk di samping mendorong
naluri keinsanannya untuk menghulurkan bantuan agar jiran di dalam kawasan kediaman mereka itu dapat hidup dalam keadaan aman dan selesa. Seterusnya, kebaikan dalam hidup berjiran yang lain pula adalah terdorong untuk melakukan amal ma'ruf dan dapat menghindari daripada melakukan nahi mungkar, hasil daripada komuniti jiran yang bertanggungjawab. Hal ini berlaku tidak mengira kepada pangkat, kedudukan maupun perbezaan agama dan mangsa. Ianya kerana setiap manusia itu mempunyai tanggungjawab dan amanah serta perlulah menasihati agar seluruh kawasan kejiranan tersebut sama-sama untuk mempraktikkan sifat-sifat mahmudah ataupun nilai-nilai murni serta menjauhi daripada sifat-sifat yang mazmumah ataupun nilai-nilai yang negatif. Maka dalam komuniti kejiranan tersebut wujudnya sebuah masyarakat yang betul-betul berkualiti dari sudut akhlaknya ataupun adabnya yang tinggi. Okey, baiklah, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu perkara yang perlu dielakkan dalam hidup berjiran. Di mana dalam hidup berjiran ini terdapatnya beberapa perkara yang perlu diambil berat ataupun dititik beratkan oleh jiran-jiran supaya ianya tidak menimbul kepada kerosakan ataupun kemudaratan yang lebih besar dalam hidup berjiran ini. Maka antara perkara yang perlu dielakkan dalam hidup berjiran adalah yang pertama, tidak bersangka buruk ataupun prejudis terhadap jiran. Iaitu dengan bermaksud di sini adalah dalam hidup berjiran itu perlulah sentiasa bersangka baik dengan jiran-jiran yang berada di sekeliling kediaman kejiranan tersebut. Walau dalam keadaan apa jua sekalipun, setiap jiran itu perlulah bertolak ansur antara satu sama lain demi melahirkan satu semangat kejiranan yang baik dan berkesan. Okey, perkara yang perlu dielakkan seterusnya adalah mengelakkan daripada sikap iri hati seperti dengki, khianat antara satu sama lain antara jiran-jiran yang berada di kawasan perumahan. Maka dalam hidup berjiran itu perlulah ditanam serta memiliki suatu perasaan hormat menghormati, menghargai jiran-jiran yang lain agar dapat hidup dalam suasana berjiran yang bahagia. Tambahan pula, tak perlulah dengki dengan setiap perkara yang berlaku terhadap jiran yang lain seperti jiran lain mendapat rezeki ataupun nikmat yang banyak dan sebagainya. Kerana jiran yang baik adalah dengan mendoakan kesejahteraan mereka serta tumpang bergembira sekali dengan rezeki jiran tersebut. Maka barulah segala sifat sangka buruk ataupun iri hati ataupun dengki terhadap jiran tersebut dapat dihilangkan. Okey, seterusnya, perkara yang perlu dielakkan dalam hidup berjiran adalah bersikap antisosial terhadap jiran, khususnya dalam menyertai aktiviti kejiranan dan hanya menguncikan diri daripada bergaul dengan sesama jiran yang lain. Maka dalam hidup berjiran ini perlulah bersedia untuk menyertai segala aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan ataupun berlaku di dalam kawasan kediaman kejiranan tersebut. Walaupun sesuatu program ataupun aktiviti itu formal ataupun tidak formal. Hal ini kerana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengenali lagi dengan lebih rapat dengan jiran-jiran yang berada di sekeliling kediaman agar jiran-jiran menjadi saudara yang paling hampir dengan kita di saat adik-beradik ataupun saudara mara yang lain berjauhan dengan kita. Maka siapa lagi yang hendak untuk kita hubungi jika sesuatu itu berlaku kepada kita? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah jiran yang paling jiran, iaitu ibarat adik-beradik ataupun saudara mara yang paling terdekat dengan kita. Maka dioranglah tempat yang kita untuk mengharapkan pertolongan ataupun bantuan. Okey, perkara yang perlu dielakkan dalam hidup berjiran pula yang seterusnya adalah mengunjungi kediaman jiran pada waktu yang tidak sesuai. Hal ini kerana jika seseorang itu mengunjungi jirannya pada waktu yang tidak sesuai, ianya boleh mengganggu waktu rehat mereka yang boleh mengakibatkan kepada kesan yang lebih negatif lagi. Sebagai contoh, boleh merosakkan perhubungan kejiranan tersebut kerana melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh jiran itu. Hal yang demikian, sebagai jiran yang bertimbang rasa, ziarah atau mengunjungi jiran itu adalah sifat yang baik.
Namun, perlulah memilih waktu yang sesuai untuk melawat jiran agar dapat lagi mengeratkan serta menghidupkan semangat hidup berjiran tersebut. Bagi tindakan mengunjungi jiran ini, sekurang-kurangnya ianya boleh dilakukan pada hujung minggu ataupun sempena hari perayaan yang tertentu. Okey, yang terakhir, perkara yang perlu dielakkan dalam hidup berjiran ini adalah adalah tidak membuka aib ataupun kelemahan jiran kepada jiran-jiran yang lain. Hal ini berlaku kerana apabila seseorang itu mengetahui sesuatu berkenaan jirannya yang lain, lalu menceritakan kepada jiran yang lain pula, maka secara tidak langsung ianya akan mengguris hati jiran tersebut dan boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, malah hubungan sesama jiran itu akan jadi makin renggang. Oleh yang demikian, dalam hidup berjiran ini, perlulah tidak membuka aib jiran kita, malah perlulah menjaga maruah jiran kita daripada tersebar kepada jiran yang lain ataupun orang yang lain tanpa mengetahui keadaan yang sebenar yang berlaku terhadap jiran tersebut. Kerana jiran yang menutup aib jirannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menutup aibnya di akhirat kelak. Sama juga dengan seorang itu yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya juga di akhirat kelak. Tambahan pula, bagi situasi seperti ini, sebagai jiran yang bertimbang rasa, perlulah tabayyun ataupun semak terlebih dahulu atas perkara yang telah dikhabarkan oleh jiran yang lain agar tidak mempunyai tanggapan awal yang buruk terhadap jiran tersebut ataupun menghukum secara melulu perbuatan jiran tersebut. Malah segala rahsia atau kekurangan yang berlaku kepada jiran tersebut dapat disembunyikan. Maka yang perlu dititik beratkan adalah jika kita menerima suatu pengkhabaran yang buruk tentang jiran yang lain, maka tidak perlu untuk bertindak melulu atau menghukum jiran tersebut, namun perlulah kita untuk menggunakan konsep tabayun, iaitu semak terlebih dahulu agar apa yang dikhabarkan itu adalah benar sekali. Maka jika ianya sekalipun benar, maka kita tidak mempunyai hak untuk menghukum tersebut kerana kita tidak mengetahui keadaan sebenar yang dialami oleh jiran tersebut. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Zain, nombor matrik A168075. Seterusnya saya akan membentangkan langkah-langkah memupuk semangat berjiran. Seperti mana yang kita tahu, semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat ini amatlah penting dalam sesebuah negara, khususnya di Malaysia. Oleh itu, untuk mengekalkan semangat kejiranan ini, ia memerlukan komitmen yang sangat besar dari pelbagai pihak. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, ada beberapa langkah yang pragmatik harus diambil supaya kita dapat memupuk semangat kejiranan dalam semua lapisan masyarakat. Ada 4 langkah yang saya kemukakan. Langkah yang pertama ialah ibu bapa perlulah menjadi suri tauladan kepada anak-anak. Yang kedua, menghidupkan semula program rukun tetangga dalam kawasan taman masing-masing. Dan yang ketiga, menghidupkan kembali amalan bergotong royong, tolong menolong, bekerjasama serta bermuafakat. Dan yang ketiga, menyemarakkan budaya kunjung mengunjung dalam kalangan rakyat. Okey, kita pergi kepada langkah yang pertama, iaitu ibu perlulah menjadi suri tauladan kepada anak-anak. Seperti mana yang kita tahu, ibu bapa ini ia merupakan guru pertama ataupun guru yang terbaik kepada anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa ini perlulah menunjuk contoh yang baik kepada anak-anak mereka, maka secara tidak langsung anak-anak mereka ini akan mencontohi tingkah laku, perbuatan yang ditunjukkan oleh ibu bapa mereka sendiri. Dalam memupuk semangat kejiranan dalam diri anak-anak, ibu bapa perlulah sering mengunjungi dan menziarahi jiran tetangga, sama ada ketika itu jiran itu sakit ataupun tidak. Seterusnya, langkah yang kedua, menghidupkan semula program rukun tetangga di kawasan taman. Seperti mana yang kita tahu, dalam program rukun tetangga ini, anggotanya melibatkan semua pihak tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa dan tanpa mengira agama, kerana masing-masing bertanggungjawab menjaga keselamatan kendiri dan keluarga. Melalui dengan cara ini, juga masyarakat lebih menzahirkan rasa tanggungjawabnya untuk menjaga kebajikan dan kebaikan semua jiran-jiran mereka. Ini menunjukkan satu contoh yang baik ataupun satu langkah yang baik untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu menghidupkan kembali amalan bergotong royong, tolong menolong, bekerjasama serta bermuafakat. Contohnya, amalan bergotong royong. Amalan ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama anggota masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan pelbagai agama dan latar belakang. Aktiviti ini juga boleh melahirkan semangat
kerjasama sesama jiran dan dapat melahirkan masyarakat yang penyayang. Di samping itu, dapat menerapkan pelbagai nilai murni seperti sifat tolong-menolong dan bekerjasama. Seterusnya kita pergi kepada langkah yang keempat, iaitu menyemarakkan budaya kunjung-mengunjung dalam kalangan masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahawa amalan ziarah menziarahi ini merupakan antara sunnah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Oleh itu, masyarakat hendaklah menjaga adab-adab mereka ataupun menjaga adab-adab sesama sendiri ketika menziarahi, kerana hal ini merupakan hikmah dan maqasid utama di dalam membentuk masyarakat yang berakhlak dan bertamadun, sekaligus dapat memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Muhammad Roslan. Nombor metrik A168129. Berikutnya saya akan menerangkan berkaitan dengan isu semasa, adab berjiran dan juga pengajaran. Kita pergi kepada isu semasa berkaitan dengan adab berjiran. Pada masa kini, terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengambil berat dan tidak mengamalkan adab-adab berjiran sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam. Perkara yang sering tidak diendahkan oleh masyarakat ialah adab ziarah menziarahi di antara dengan yang lain, dan perkara ini termasuk di dalam adab berjiran. Dapat kita lihat bahawa pada masa kini, apabila jiran itu ingin menziarahi jiran mereka yang lain, mereka tidak mengamalkan ataupun tidak menjaga adab-adab ketika menziarahi. Seterusnya, ketika menziarahi seseorang, perlulah meminta izin ataupun memberitahu terlebih dahulu kepada tuan rumah. Baik, jika kita ingin menziarahi jiran kita, perlulah meminta izin ataupun memberitahu terlebih dahulu, kerana mereka juga mempunyai urusan dengan keluarga mereka ataupun ingin beristirahat selepas pulang dari kerja. Berikutnya, terdapat juga segelintir masyarakat yang suka menyebarkan perihal buruk tentang jiran. Sebagai contoh, rumah dia ni kotor. Perkara ini tidak sewajarnya berlaku kerana ia telah membuka aib orang lain. Isu ini juga menjadi hangat pada masa kini, di mana rata-rata kita dapat melihat bahawa ramai segelintir masyarakat yang suka menyebarkan aib ataupun membuka aib dan menyebarkan perkara-perkara buruk berkaitan dengan jiran mereka. Dan ada juga yang sanggup mengambil gambar dan men-sharekan di media sosial. Berikutnya, antara isu-isu yang lain adalah segelintir ibu bapa tidak mengambil berat akan tata tertib anak-anak ketika berada di rumah jiran, iaitu dengan membiarkan anak-anak mereka bermain seperti rumah mereka sendiri. Isu ini juga sangat hangat pada masa kini, bahawa kita dapat lihat bahawa kebanyakan ibu bapa ketika menziarahi jiran yang lain, mereka seakan-akan membiarkan saja anak-anak mereka bermain barang-barang jiran, seolah-olah seperti rumah mereka sendiri. Ada yang anak-anak mereka memecahkan barang-barang jiran mereka dan menyebabkan jiran mereka itu tidak berpuas hati dan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan bermacam-macam lagi. Seterusnya, isu lain dalam adab berjiran adalah terdapat segelintir masyarakat, terutama jiran tetangga, yang tidak menjaga batas-batas ataupun tidak beradab dengan jiran yang lain. Sebagai contoh, berlakunya pergaduhan dan persalahfahaman di antara jiran yang berpunca dari perkara yang kecil kepada perkara yang besar. Dapat juga kita lihat bahawa perkara ini sering berada di dalam akhbar, berita dan juga media mengenai isu ini. Baik, isu yang terakhir ini juga sangat menjadi buah mulut masyarakat pada masa kini, kerana perkara yang kecil pun boleh menjadi perkara yang besar. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam media sosial, berita dan juga akhbar, yang mana terdapatnya jiran membunuh jiran disebabkan perkara sedemikian. So, perkara ini tidak sewajarnya berlaku pada kita semua. Baiklah, kita pergi kepada pengajaran. Di sini saya meletakkan 4 pengajaran. Yang pertama, adab berjiran adalah termasuk dalam adab Islam yang bersumberkan dengan apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjaga adab dengan jiran sangat penting dan mempunyai banyak kelebihan dan manfaat dalam membentuk kasih sayang dan ukhuwah. Yang ketiga,
perlunya ada ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepentingan menjaga adab berjiran. Dan yang keempat, menjadi kewajipan untuk kita memelihara adab berjiran dengan menyempurnakan hak-hak mereka. Jadi di situ saja. Sekian, terima kasih.